Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Syawal 4 Mei bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Polis buru dua lelaki babit kes tembak mati pelanggan hotel. Juga lari dari pengutip hutang punca, pemandu bahayakan pengguna jalan raya. Seorang lelaki tempatan ditemui maut selepas dipercayai ditembak di bahagian dahi dekat sebuah hotel di Jalan Bukit Bintang malam semalam. Insiden dilaporkan berlaku sekitar jam 7 malam hasil aduan awam yang mendakwa terdapat satu kejadian bunuh dekat hotel berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Senior Assistant Commissioner SAC Habibi Manjiji berkata, hasil siasatan awal mendapati mangsa seorang lelaki warga tempatan berusia 49 tahun berasal dari Johor itu baru mendaftar di hotel berkenaan kira-kira jam 6 petang bersama seorang rakannya. Pemeriksaan awal forensik mendapati terdapat kesan tembakan di dahi mangsa, namun jumlah das tembakan masih belum dipastikan. Polis turut menahan seorang lelaki warga tempatan dipercayai rakan mangsa untuk membantu siasatan. Motif dan punca kejadian masih belum diketahui. Yang mana pihak polis pada lebih kurang jam 7 petang tadi terima maklumat daripada orang awam yang mengatakan bahawa ada satu kejadian bunuh di salah sebuah hotel di Jalan Bukit Bintang. Jadi hasil siasatan awal pihak polis dapati mangsa satu lelaki warga tempatan berumur lebih kurang 49 tahun. Ketika berada dalam bilik tersebut didapati terdapat kesan kecederaan di bahagian dahi mangsa akibat daripada kesan tembakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, mayat dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Sementara itu, polis memburu dua lagi suspek yang dicaki terbabit dalam kejadian tembak mati seorang lelaki di sebuah hotel di Bukit Bintang. Ketua Polis Dang Wangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya berkata suspek warga tempatan masing-masing berusia 40-an dan 50-an. Menurutnya, polis sudah mengenal pasti identiti kedua-dua suspek susulan penahanan seorang suspek yang juga rakan mangsa. Lelaki tempatan berusia 40-an itu sudah direman 6 hari bermula hari ini sehingga Isnin depan. Usaha mengesan dua lagi suspek sedang giat dijalankan. Lelaki warga Pakistan ditemukan lemas selepas 2 hari dilaporkan hilang di Empangan Semenyih. Mangsa dikenali Baha Ali, 23 tahun, dikatakan mandi di kawasan Empangan berkenaan petang Isnin lalu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima laporan awal pada 5.40 petang hari kejadian. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Semenyih termasuk pasukan penyelamat di air dihantar ke lokasi bagi operasi mencari serta menyelamat mangsa. Selepas 2 hari laporan diterima, pasukan bomba menerima maklumat terkini daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang mengatakan mangsa dilihat timbul berhampiran tebing Empangan pada 8.55 pagi tadi. Mangsa ditemui pada jarak 150 meter dari lokasi mangsa dikatakan mandi sebelum dilaporkan lemas. Mayat mangsa berjaya dibawa naik ke tebing pada jam 10.25 pagi. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan. Kes diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Di Mersing, pemandu gagal memotong kenderaan dipercayai menjadi punca kemalangan membabitkan 3 kenderaan sehingga mengakibatkan satu kematian di kilometer 8 Jalan Nita Mersing malam semalam. Ketua Polis Mersing, Superintendent Khairil Edward Nuing berkata, dalam kejadian kira-kira jam 8 malam itu, pemandu Honda City Yusof Deris, 66 tahun, maut akibat parah di badan dan kepala. Hasil siasatan mendapati Honda City dari Felda Nitar 2 dalam perjalanan ke Bandar Mersing. Setiba di lokasi nahas, kereta itu cuba memotong tetapi gagal lalu bertembung dengan Proton Persona. Pada masa sama, sebuah lagi Proton Persona yang berada di laluan Honda City turut bertembung dengan 2 kenderaan itu. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kemalangan.
manakala kedua-dua pemandu dan penumpang Proton Persona dibawa ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru untuk mendapatkan rawatan susulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mangsa tersepit di dalam kenderaan dan dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Di Terengganu, seorang peniaga pakaian Asmah Zakaria, 45 tahun meninggal dunia setelah lebih 16 jam terlibat dalam kemalangan di kilometer 85 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, berhampiran kampung Alo Serdang, Setiu semalam. Kemalangan 6.30 pagi itu turut mengorbankan anak bongsunya, Muhammad Aidil Fitri Osman, 5 tahun, 2 jam kemudian di Hospital Setiu. Menurut adik mangsa Nurul Husna, 30 tahun, kakaknya menghela nafas terakhir ketika menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ 12.45 tengah hari tadi. Suami arwah dan 5 anaknya masih dirawat di ward hospital sama termasuk anak kelimanya, Muhammad Rafifuddin, 12 tahun, yang dilaporkan masih kritikal. Kesemua mereka telah dipindahkan dari Hospital Setiu ke HSNZ malam semalam. Jenazah Muhammad Aidil Fitri selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Banggul Pauh, Kuala Nerus selepas solat Isyak semalam. Jenazah Asmah juga dikebumikan di tanah perkuburan sama. Van jenis Toyota Hiace dipandu Asmah terlibat kemalangan sebelum Muhammad Aidil Fitri disahkan meninggal dunia sewaktu dirawat di unit kecemasan Hospital Setiu pada pukul 8.30 pagi Selasa. Di Sarawak, seorang lelaki yang dilapor hilang selepas disyaki tersesat ketika memasuki hutan nipah Sentebu petang semalam ditemukan mati. Mangsa Chi Hua King, 37 tahun, ditemukan dalam keadaan terduduk dekat kawasan hutan paya oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR 141 petang tadi. Mayat Chi ditemukan pada jarak 30 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat masuk ke kawasan hutan berkenaan dari jalan utama pada 5.30 petang semalam. Pasukan SAR mengambil masa setengah jam untuk mengeluarkan mayat mangsa dari kawasan hutan berkenaan menggunakan alat pengusung khas dan mangsa berjaya dikeluarkan pada 2.10 petang. Mayat kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu, Chi dilapor memasuki kawasan hutan pada 5.30 petang namun tidak kembali sehingga laporan polis mengenai kehilangannya dibuat keluarga 8.15 malam. Dua lelaki yang juga pemilik dan pemandu 2 buah kenderaan dipandu secara berbahaya di Lebuh Raya Utara Selatan ditahan. Ketua Polis Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf berkata, kedua-dua lelaki berkenaan dikesan atas maklumat dan rakaman diterima risikan operasi daripada Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT IPD Seremban. Hasil siasatan mendapati suspek pertama yang memandu kereta jenis Audi A4 seorang lelaki berusia 36 tahun. Manakala suspek kedua yang memandu kereta jenis Toyota Wish seorang lelaki berusia 34 tahun. Suspek pertama hadir menyerah diri pada 2 Mei 2022 lebih kurang pukul 9 malam. Manakala suspek kedua iaitu pemandu Toyota Wish pula hadir serah diri pada 6.45 petang semalam. Kedua-dua suspek bersama kenderaan ditahan untuk membantu siasatan. Terdahulu polis dilaporkan sedang mengesan pemandu atau pemilik 2 buah kenderaan yang dipandu secara berbahaya dengan aksi mengubah haluan secara tiba-tiba zigzag di Lebuh Raya Utara Selatan antara kilometer 269 hingga kilometer 238 arah selatan. Hasil siasatan awal mendapati punca sebenar kejadian adalah disebabkan pemandu kereta Audi A4 hendak menarik kereta jenis Toyota Wish yang dikatakan mempunyai hutang tertunggak selama beberapa bulan. Namun pemandu kereta Toyota Wish enggan berhenti dan mengakibatkan berlakunya ketidakpuasan hati. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 dan siasatan lanjut masih dijalankan. Bomba Johor menangkap seekor buaya sepanjang 4.6 meter yang berada di tengah jalan
di Jalan Tiong Nam, bypass Rapid Pengerang tengah malam tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sabana Cove, penolong penguasa bomba Muhammad Khairul Sufian Dahari berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada jam 12 tengah malam. Dua jentera dari BBP Sebanakov dan Sungai Rengit dengan 16 anggota dihantar ke tempat kejadian. Setibanya di tempat kejadian, didapati terdapat seekor buaya berukuran panjang 15 kaki atau 4.6 meter di tengah jalan. Reptilia tersebut tidak mengalami kecederaan atau dirempuh kenderaan kerana laluan berkenaan kurang sibuk. Menurutnya, buaya itu kemudiannya diserahkan kepada pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan untuk tindakan lanjut. Operasi berkenaan ditamatkan pada 1.40 pagi. Seketika nanti, kucing tak dapat balik beraya. Bukan sahaja hotel yang penuh ketika musim cuti, malah hotel kucing juga mendapat sambutan hangat daripada pencinta kucing yang pulang beraya. Pemilik Chubby Paw Cat Hotel dekat Bangi sanggup mengorbankan cuti raya untuk menjaga 50 ekor si bulus kesayangan ramai. Wartawan Syahira Sukri yang meninjau kucing hotel itu ada perinciannya. Saya ke Bandar Baru Bangi untuk melihat sendiri keadaan hotel kucing itu. Setibanya di sana, saya melihat lebih kurang 50 ekor kucing sedang menikmati penginapan dan layanan istimewa. Menurut pemilik Chubby Paw Cat Hotel, Fairuz Amira Muhammad Nasir, walaupun hari raya disambut awal sehari daripada yang dijangkakan, pihaknya dapat mengurus kemasukan kucing-kucing ke hotel dengan cepat dan teratur. Saya buat timing macam after semayang raya, and then sampai tengah hari tu. Maksudnya satu Syawal tu juga kan? Masa satu Syawal tu juga. Sebab memang ada a few lah, around 6 or 7 customers lah nak datang 2 Mei tu. Memang initial plan diorang nak datang sehari sebelum raya lah patutnya. Tapi sebab tiba-tiba raya dah awal sehari, kami terpaksa buat adjustment lah untuk accommodate. Pelanggannya juga memberikan kerjasama yang baik ketika daftar masuk pada hari raya pertama. Kucing-kucing ini diberi makan mengikut masa yang ditetapkan atau bergantung kepada pemilik. Bagi pemilik kucing yang memilih untuk memberikan makanan khas, mereka perlu membekalnya sendiri. Dan bagi yang tidak kisah, Chubby Paw juga ada menyediakan makanan bagi si comel itu. Ketika dalam jagaan mereka, haiwan itu akan diberi masa bermain di bilik permainan bagi membolehkan pekerja hotel itu membersihkan tempat penginapan kucing. Chubby Paw yang sudah beroperasi lebih kurang setahun itu turut menyediakan perkhidmatan dandanan untuk kucing yang bermula pada harga RM15 sahaja bagi dandanan asas. Fairuz juga berkata pihaknya menawarkan harga penginapan bagi si bulus bermula serendah RM15 seekor sahaja. Kita tak ikut jenis kucing, ikut jenis bilik dia. So kalau contoh macam customer dia nak hantar macam bilik yang first bilik, yang ada playtime semua tu, yang tu dia akan ikut harga macam yang harga sekarang ni is RM35 lah untuk seekor. Tapi kalau contoh dia nak letak seekor kat bilik yang besar pun okey je, dia ikut customer. Selain itu, pihaknya menyediakan servis khas kepada pelanggan VIP yang menginap di bilik bersaiz medium dan besar. Pihaknya akan menghantar gambar ketika haiwan peliharaan bermain untuk mengubat kerinduan pemilik kepada si bulus tercinta. Jika anda ingin bercuti lama, kini tidak perlu risau lagi di mana tempat yang sesuai untuk tinggalkan si bulus anda, kerana boleh tinggalkan mereka di hotel kucing yang mempunyai penjagaan dan keselesaan yang terjamin. Syahira Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Baik, cuti panjang sempena Aidilfitri dan Hari Pekerja menyebabkan kedai makanan dan restoran ditutup dan ia menimbulkan kesukaran bagi mereka yang bekerja di Hari Raya, terutama warga kota. Malah ada restoran yang hanya menawarkan self-pick-up atau ambil sendiri di premis perniagaan. Ikuti laporan yang disediakan Adriana Nashir. Sepanjang cuti perayaan ini, tidak banyak kedai makan yang dibuka.
Ia menyebabkan pesanan dalam talian meningkat mendadak. Ada pelanggan yang sanggup membayar lebih kepada penghantar makanan asalkan makanan yang ditempah selamat tiba. Menurut seorang penghantar makanan, Vasu Sutakaran, 32 tahun, pesanan yang diterima agak memberansangkan hari ini. So far hari ni quite okay. Cuma dapat jauh-jauh lah. Jauh-jauh macam mana? Macam dapat daripada Bangsa pergi hantar kat Kuchai Dama. Lain pula kisahnya bagi peniaga mi soto di Pantai Dalam Said Mohsin Said Abu Bakar. Pelanggan kurang berbanding sebelum Hari Raya. Dia berpendapat makanan tradisi yang dijual tidak mendapat sambutan kerana ramai pelanggan tetapnya beraya di kampung. Pasal inilah pertama kali 3 tahun merasa dia orang semua balik kampung. Memang pendapatan tu terjejas sebab apa? Hari Raya ni dah banyak dengan harga barang yang banyak dah melambung naik. Lepas tu meniaga customer dah tak ada. Start berniaga semalam. Ramai orang tak semalam? Semalam tak ramai sangat, slow lah semalam. Tapi boleh lah sebab ramai yang pergi beraya kan, ada yang balik kampung. Tak sama macam hari biasa lah. Ketiadaan pelanggan ini juga mungkin berpunca daripada ramai yang menghadiri rumah terbuka setelah 2 tahun terhalang akibat pandemik COVID-19. Memasuki Hari Raya yang ketiga, terdapat beberapa buah gerai makan yang sudah mula beroperasi di sekitar ibu negara. Namun kebanyakannya masih belum kerana orang ramai masih lagi beraya di kampung halaman. Saya Adriana Nashir untuk Berita Al-Hijrah. Baik, seketika nanti gerakan desak Nicole Pashinyan letak jawatan. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB digesa campur tangan dan menghentikan Israel daripada terus meningkatkan ketegangan dengan rakyat Palestin. Ia susulan aktivis Yahudi dilapor telah bertekad untuk menceroboh masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan tindakan itu dikuatiri akan menyebabkan berlaku pertempuran.
Media Israel melaporkan beberapa aktivis pertubuhan Yahudi telah merancang untuk menceroboh masuk ke pekarangan Masjid Al-Aqsa pada Khamis ini. Kumpulan aktivis itu juga merancang tindakan provokasi untuk menaikkan bendera Israel dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Masjid Suci itu. Justru Kementerian Luar Palestin mahu PBB campur tangan untuk menghalang tindakan melampau itu. Kerajaan Israel dalam pada itu dilapor tidak memberi sebarang maklum balas atau bertindak menghalang tindakan aktivis Yahudi tersebut. Sejak awal Ramadan lalu, ketegangan antara Palestin dan Israel semakin memuncak dengan menyaksikan beberapa pertempuran termasuk pertumpahan darah. Puluhan penunjuk perasaan anti kerajaan Armenia ditahan polis di Yerevan. Protes tersebut diadakan untuk mendesak Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan meletakkan jawatan. Penunjuk perasaan mahu Pashinyan berundur kerana tidak bersetuju dengan cara beliau mengendalikan pertikaian wilayah dengan musuh ketat Azerbaijan. Pashinyan dituduh merancang untuk menyerahkan kepada Baku semua wilayah Nagorno-Karabakh yang menjadi pertikaian kedua-dua negara. Protes kali ini dikatakan yang terburuk sejak pilihan raya Armenia pada September lalu. Wilayah Karabakh telah menjadi pertikaian Armenia dan Azerbaijan selama berdekad-dekad. Pertikaian tersebut memuncak pada 2020 yang menyaksikan tercetusnya perang selama 6 minggu antara Armenia dan Azerbaijan hingga meragut lebih 6,500 nyawa sebelum berakhir dengan gencatan senjata. Seorang lelaki di Greece berdepan hukuman penjara 10 tahun dan denda €50,000 atau kira-kira RM230,000 kerana melakukan penganiayaan terhadap haiwan. Menerusi kejadian yang dilaporkan berlaku di sebuah restoran di Pulau Evia, suspek dikatakan menendang seekor kucing ke laut ketika sedang menikmati makanan. Perbuatan jelik lelaki berkenaan berjaya dirakam pelanggan lain yang berada di restoran itu. Menurut rakaman tersebut, ia menunjukkan 2 ekor kucing datang menghampiri sekumpulan lelaki untuk meminta makanan. Salah seorang daripada mereka cuba menarik perhatian kucing itu dengan memberi ikan, namun apabila haiwan berkenaan menghampiri, suspek menendang kucing itu ke dalam laut. Video yang mencetuskan kemarahan orang ramai itu telah membawa kepada penahanan suspek. Anak kucing malang itu dilapor berjaya diselamatkan penduduk setempat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sebanyak RM300 juta diperuntukkan bagi program e-Pemula dan dijangka memanfaatkan 2 juta orang belia di seluruh negara. Tujuan utama program e-Pemula adalah memupuk budaya transaksi tanpa tunai dalam kalangan belia di samping meringankan beban kewangan saudara-saudari keluarga Malaysia. Dan sebelum berpisah, jangan lupa saksikan Hijrah Berselawat bersama Ustaz Hafiz Hanifah, Lah Ahmad, Intim, UNIC, Amir Yusof dan pelakon Saharul Rizwan jam 9 malam ini. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Ardi Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Bomba Sedunia.